وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Tajuk kita pada pagi ini, cabang yang pertama iaitu adab ketaatan. Sebagaimana kita telah membaca sebelum ini tentang persediaan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya ini, dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menegaskan bahawa tujuan menuntut ilmu adalah untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini ada permulaannya dan juga ada pengakhirannya. Permulaan hidayah adalah takwa yang zahir. Takwa yang zahir. Iaitu kita membentuk ketakwaan lahiriah dalam hidup kita berupa yang pertama kata dia dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya dengan kita meninggalkan maksiat. Dan ditambah dengan satu lagi pelengkap, iaitu kita menjaga adab dalam hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan makhluk. Dan setelah itu barulah kita akan meningkat kepada takwa yang batin. Dan dengan kita menjaga salat, dengan kita menjaga tubuh badan kita sebagai contohnya daripada melakukan maksiat, maka akhirnya akan bawa kita kepada hati yang bersih. Hati yang bersih itulah yang dimaksudkan dengan takwa yang batin. Dan seterusnya, hati yang bersih inilah yang akan disinari dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibuka oleh Allah pintu kepada ilmu yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh menggunakan kepada manusia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut dengan ilmu al-mukasyafah. Ilmu yang terhasil, yang tersingkap segala rahsia syariat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang ikhlas beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi cabang takwa yang pertama iaitu ketaatan, dan hari inilah yang kita akan baca tentang adab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu cabang takwa yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna awamir Allah ta'ala faraid wa nawafil, wal fardu ra'sul mali, wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsul najat, wal naflu wa ribhu wa bihi al-fawzu bidarajat." Ketahuilah bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala merangkumi dua. I'lam anna awamir Allah ta'ala merangkumi dua. Yang pertama kata dia faraid wa nawafil. Yang pertama faraid iaitu amalan fardu. Wa nawafil, dan yang keduanya adalah amalan sunat, yang disebut dengan nawafil, jamak pada nafilah. Faraidu jamak pada faridatun. Fal fardu, amalan fardu, ra'sul mali. Kata Imam Ghazali, dia ibarat modal. Wa huwa aslu tijarati, di mana dia adalah aset mula bagi perniagaan. Perniagaan di sini adalah perniagaan akhirat. Wa bihi tahsulun najati, dengan aset mula itu, yang dengan fardu kita memperolehi keselamatan, an-najatu, keselamatan dari neraka. Wa naflu wa ribhu, sedang amalan sunat pula adalah keuntungan, ibarat untung. Wa bil fawzu bidarajat, dan dengannya kita akan meraih
darjat-darjat ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga nanti. Sebagai contohnya kita ambil salat. Salat fardu, dengan kita melakukannya sekalipun dengan secara sendirian, akan menyelamatkan kita daripada neraka. Namun jika sekiranya yang kita tambah dengan amalan sunat, dan sunat yang paling besar berkait dengan salat fardu ni, iaitulah salat dilakukan dengan berjamaah, yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai sunnatul muakkadah. Dan ada dua pandangan lah dalam mazhab Syafi'i. Ada yang menyebutkan dia adalah fardu kifayah, dan ada pandangan menyatakan sunnatul muakkadah. Jadi apabila kita melakukan salat fardu tadi dengan dilakukan berjamaah, maka itu akan menambahkan, bukan sekadar menambahkan pahala, tapi juga menambahkan darjat kita. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi menyebutkan salat berjamaah itu lebih baik daripada salat bersendirian dengan 27 darjat. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan orang yang senantiasa berulang-alik ke masjid pagi dan petang, maka Allah akan menyediakan untuknya persinggahan, tempat persinggahan untuknya di dalam syurga nanti, di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Ghazali rahimahullah membawakan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, himpunan hadis 40 Imam Nawawi. Itu hadis yang ke-38, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan dalam kitab ini Imam Al-Ghazali dia bawa bil makna, kerana hadis kata alim ulama termasuk para muhaddisin harus untuk diriwayatkan dengan makna. Dengan syarat orang yang meriwayatkan dengan makna itu dia adalah ahlul lughah, orang yang memahami bahasa Arab. Maka Nabi SAW bersabda, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna, tidak mendapati orang yang ingin bertaqarrub kepadaku seumpama mereka mengerjakan amalan yang aku fardukan ke atas mereka. Kalau seorang itu al-mutaqarribun, orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, kalau dia mencari suatu amalan yang paling Allah Ta'ala suka, maka dia tidak akan menemui melebihi amalan yang aku telah fardukan ke atas mereka. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Tidak seorang hamba bertakarub dengan amalan-amalan sunat melainkan aku akan mengasihinya. Jadi setelah dia menjaga yang fardu, diikuti pula dengan dia melazimi istiqamah dan melakukan yang sunat, maka hatta uhibbahu, kata Allah, melainkan dia akan aku kasihi, aku cintai. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mengasihinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Akulah penglihatannya, akulah pendengarannya yang dia mendengar dengan dia. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Dan akulah juga penglihatannya yang mana dia melihat dengannya. Wa lisanul ladzi yantiqu bihi, dan akulah lidah yang mana dia bertutur dengannya. Wa yadahu allati yabtashu biha, dan akulah juga tangan yang mana dia menyentuh dengannya. Wa rijlul lati yamshi biha, dan akulah juga kakinya yang mana dia berjalan dengannya. Dan dalam hadis yang asal
ada lagi tambahan. Allah Ta'ala juga menyebutkan, wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Jika seorang yang telah kasihi itu, dia mohon kepadaku, nescaya aku akan berikan apa yang dia mohon itu. Wal in ista'adhani la'u'izannahu. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, nescaya aku akan lindungi dia. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, amat besar anugerah Allah Ta'ala ini apabila kita mencapai martabat kekasih dia ini. Iaitu dia akan pelihara seluruh anggota kita. Sehingga mata kita, telinga kita, tangan, kaki dan sebagainya, semua ini, semuanya akan berperilaku mengikut hidayah Allah, tunjuk Allah. Allah akan bimbing mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita dan sebagainya. Apa saja yang kita minta, Allah Ta'ala akan bagi. Dan Allah akan melindungi kita jika kita memerlukan perlindungan. Itu dipanggil. Tapi macam mana nak mencapai kasih Allah ini? Yang pertama, hendaklah menjaga yang fardu. Yang kedua, hendaklah melazimi, beristiqamah, melakukan yang sunat-sunat. Kemudian, Imam Al-Ghazali menegaskan, nak jaga ibadat ini, kita perlu ada satu sifat hati, iaitu muraqabah. Kata dia, rahimahullah, walan tasila ayyuhat talibu ila al-qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika hina tusbihu ila hina tumsi. Kamu selamanya, wahai penuntut ilmu, tidak akan dikatakan melaksanakan perintah-perintah Allah, melainkan apabila kamu merhati, ini makna muraqabah. Kamu merhati hati dan anggota kamu dalam setiap detik dan nafas kamu. Dipindahkan jadi you lah. Kamu selamanya, wahai penuntut ilmu, tidak akan dikatakan melaksanakan perintah-perintah Allah, melainkan apabila kamu merhati hati dan anggota kamu dalam setiap detik dan nafas kamu. Dan dari pagi hingga ke petang kamu. Itu makna muraqabah. Merhati setiap detik kita, meriksa, mengawasi, muraqabah. Fa'alam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musyrifun ala zahirika wa batinik. Maka sedarilah bahawa Allah memerhati dhamir kamu. Yang dhamir ni mana? Hati sanubari lah, perasaan. Ataupun dalaman, dalam hati. Apa yang terdetiklah hati kamu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinik. Memantau zahir dan batin kamu. Muhitun bi jami'il lahzat. Dan dia menguasai, meliputi ilmunya setiap detik kamu. Jami'il lahzat. Lahzah satu detik. Lahzat setiap detik kamu. Wa khataratik. Setiap yang terlintas dalam hati kamu. Khatir. Khatir maknanya terlintas. Dan wa khatawatik. Dan setiap langkah kamu. Allah merhati. Allah mantau. Setiap langkah kamu. Wasair sakanatika. Sakanat diam. Dan setiap langkah kamu. Dan semua diam. Wa harakatik dan juga gerakmu. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatika mutaraddidun baina yadayhi. Di mana kamu sama ada ketika bergaul dengan orang ramai atau ketika bersunyian, hakikatnya kamu sedang berlegar-legar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna muraqabah. Mengawasi setiap anggota kita dan juga merasai ataupun menyedari bahwasanya Allah memahati pada kita. Kerana dia adalah Ar-Raqib, Tuhan yang mengawasi. Fala yaskunu fi mulk wal malakut sakinun. Maka tiada yang berdiam
Dia alam mulk dan juga alam malakut. Wala yataharraku mutaharrikun, atau yang bergerak. Alam mulk itu alam bawah. Alam di bawah langit yang pertama dipanggil alam al-mulk, alam kasar. Alam malakut iaitu alam atas sana, alam malaikat. Alam langit dipanggil alam mulk dan alam malakut. Dan tidak ada yang berdiam di alam bawah sini dan juga alam atas sana, alam malakut, dan tidak ada yang bergerak melainkan illa wa jabarus samawat wal ardi muttali'un alaih, melainkan Tuhan yang Maha berkuasa menentukan perjalanan semua lapisan langit dan bumi, setia memerhati kepada ya'lamu, setia memerhati alaihi kepadanya. Tambah sikitnya dia belum jatuh. Ya'lamu sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan, penyelewengan dan ketiadajujuran, ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hatinya, yang mana apa yang dilihat oleh mata. Kadang-kadang seorang itu dia matanya dia melihat dengan ekor mata. Contoh macam dia pakai cari mata hitam, orang tak nampak mata dia. Dia tengok ke mana dia nak tengok lah, dia tengok. Jadi kata Allah, setiap yang kamu pandang itu, walaupun orang lain tidak tahu pandangan kamu itu ke arah maksiat, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Setiap pandangan mata yang melihat maksiat itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat 7 surah Taha, Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka yang demikian itu tidaklah perlu, kerana sungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala tersembunyi. Sebab itu kita bila berzikir tak perlu nak menempik. Tak perlu kita nak berzikir, kita baca Quran ke berdoa ke, tak perlu kita nak menempik, nak meninggikan suara. Cukup dengan didengari oleh kita sahaja. Juga kecuali kalau kita jadi imam. Jadi sebab itu meninggikan suara dalam zikir ini hanya ketika perlu saja. Ketika perlu, iaitu menjadi imam ataupun untuk syiar dan sebagainya. Bukan senantiasa. Senantiasa itu ialah mengikut yang disebut oleh Quran hadis, iaitu kita menyebut sekadar didengari oleh telinga kita sahaja, dan juga dia panggil munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah, kita hendaklah sentiasa menjaga adab kita di hadapan Allah. Jadi oleh kerana kita ini di mana saja kita berada, kita hakikatnya mutaraddidun baina yadayhi, sebagaimana Imam Ghazali sebut tadi. Kita ni seolah macam sedang berlegar di hadapan Allah, kerana Allah Ta'ala ini tidak tersembunyi daripada dia. Kita duduklah di mana-mana saja, kerana kita itu seibarat berada di hadapan Allah, kerana Allah itu muttali'un ala kulli lahazatik. Allah ni mana dia memantau, memerhati setiap detik, ala kulli lahazat wa harakat, setiap detik dan juga setiap pergerakan. Jadi sebab itu kita kena sentiasa beradab dan menjaga adab kita ketika sunyi, ketika terangan, sesama menjaga adab kita, kerana hakikatnya kita sedang berada di hadapan Allah. Maka kata dia, fata'adab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadillahi ta'ala ta'adub al-'abdi al-dhalil al-mudnibi fi hadratil mulki al-jabbar al-qahar wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafquduka haitsu amaraka. Maka menyedari bahawa Allah sentiasa merhati gerak-gerimu
Beradablah wahai si miskin. Ini panggilan kepada hamba lah. Ya ayuhan nas antum fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu adalah fakir, miskin kepada Allah. Jadi sebab itu kita kalau kita banyak mana sekalipun wang kita, tapi kita sebenarnya tetap fakir. Fakir kepada siapa? Fakir kepada Allah. Maka sedarilah kata Imam Ghazali, wahai si fakir, wahai si miskin. Makna siapa itu? Kita lah. Iaitu, maka beradablah, wahai si miskin. Setelah kamu menyedari apa yang dia beritahu tadi ni, bahasanya kita ni hakikatnya sedang berada di hadapan Allah. Tak dapat lari kita. Maka kata dia, beradablah di hadapan Allah sebagaimana beradabnya seorang hamba yang hina lagi berdosa ketika kehadiran Raja Pemaksa lagi berkuasa. Seolah macam kita sedang berada di bagaimana keadaan kalau kita berada di depan seorang raja yang dia sangat berkuasa dan dia sentiasa memaksa. Kita tak boleh nak elak daripada kehendak dia. Maka ini bayangkanlah kita berada di depan Allah. Berusahalah agar Tuhanmu tidak melihat kamu di tempat yang ditegahnya. Dan dia tidak kehilangan kamu di tempat yang diperintahnya. Jadi bila Allah Ta'ala perhatikan datang ke dunia ini, tempat-tempat yang dia murka, yang dia tidak suka, jangan kita ada di situ. Dan ketika dia memperhatikan kepada tempat-tempat yang dia redha, masjid, majlis ilmu dan sebagainya, pastikan Allah nampak kita di situ. Allah tidak kehilangan kita di situ. Dalam arti yang lain, sentiasalah berada dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang kedua. Dalam kita nak memastikan kita ni sentiasa taat kepada Allah, yang pertama ialah muraqabah. Yang kedua, menjaga adab. Setiap detik kehidupan kita ni menjaga adab. Dan menjaga adab syarak. Kerana Allah sedang merhati kita. Yang ketiga ialah mengatur waktu dengan aurat. Jadi tuan-tuan sekalian boleh merujuk dalam dalam kitab-kitab lah, tuan-tuan sekalian, dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang amalan-amalan supaya kita boleh jaga aurat. Waktu ni pagi contohnya apa nak buat, bila waktu duha pula apa nak buat. Kemudian bila masuk, mana kita mula dengan aurat kita tu mula dengan solat 5 waktu. Kemudian di sana ada waktu baca Quran, ada waktu istighfar, ada waktu tasbih, ada waktu selawat. Kemudian ada waktu kita hajud. Mana itu dipanggil aurat. Aurat ini adalah amalan-amalan yang kita lakukan secara berterusan dengan istiqamah. Itu dipanggil aurat. Walan taqdira ala dhalik illa bi an tuwazzi'a awqatik wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika. Fasghi ila ma yulqa ilayka min awamirillahi ta'ala alayka min hina tastayqidhu min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Namun kamu selama tidak dapat melaksanakan saranan itu, yakni saranan supaya sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, melainkan dengan kamu membagi-bahagikan waktu kamu dan mengatur wirid-wirid kamu bermula dari pagi kamu hingga petang kamu. Bagi mencapai tujuan itu, dengarlah dengan teliti ilmu yang disampaikan kepadamu, yang dia akan sampai pada kita. Iaitu ada adab kita dalam seharian tu, apa yang kita perlu buat daripada pagi sampai petang. Apa yang kita nak kena pelihara, sampai dia akan cerita dekat kita. Bagaimana atur wirid, nak atur aurat kita. Bagi mencapai tujuan itu, dengarlah dengan teliti ilmu yang disampaikan kepada kamu tentang perintah-perintah Allah kepada kamu, bermula dari kamu mula bangun dari tidurmu hinggalah ke waktu kamu kembali tidur. Jadi dalam kitab kita ini, kerana dia intisari, dipanggil Al-Muntaqa, mana yang terpilih, mana ungkapan-ungkapan yang terpilih saja yang kita ambil daripada kitab asal Bidayatul Hidayah. Jadi hanya sebut secara tajuk saja. Nanti tuan-tuan sekalian kena cari sendirilah, kena pelajari sendiri.
Yang ni macam mana, yang ni macam mana nak buat, macam mana nak buat. Jadi ada adab ketaatan yang mesti dititik beratkan. Adabul istiqaz minan naum. Dan kita asal Imam Ghazali dia perincikan. Tapi dalam kita ni kita sebut tajuk saja kerana dia intisari. Sama ada tuan-tuan sekalian nak tengok dalam kita asal ataupun tuan-tuan nak pelajari dalam mana-mana kitab saja. Dalam mana-mana buku atau mana-mana kitab. Dan kalau tulisan Nana sendiri ada satu buku tu kena tulis berkait dengan tak ada juga ini mungkin di tempat lain. Ada satu buku yang tulis tapi sudah tidak ada lagi dalam stok. Iaitu panduan mengatur wirid harian. Yang mengambil format Imam Al-Ghazali rahimahullah tapi dengan hadis-hadis yang sahih, dengan hadis-hadis yang sabit, dengan hadis yang sahih tentang fadilat amalan, utama amalan. Dalam kitab-kitab hadis terutamanya Riyadhus Shalihin. Jadi tuan-tuan sekalian, pandai-pandailah mengatur sendiri. Jadi antara adab dipanggil yang kita kena seharian kita mesti mula dengan adab bangun daripada tidur. Adab istiqaz minan naum. Diikuti dengan adab masuk tandas. Diikuti dengan adab wuduk. Adabul ghusli. Kemudian adabul tayammum. Adab tayammum. Jadi jangan pandang remeh. Dipanggil bagaimana kita nak bangun daripada tidur mengikut sunnah Nabi. Mengikut syariat. Ataupun silalai mengikut sunnah Nabi SAW. Macam mana kita masuk tandas, keluar tandas. Mengikut syariat, mengikut sunnah Nabi. Walaupun orang kafir pun masuk tandas, keluar tandas. Tapi kita tak nak begitu. Kita nak itu bila Allah Ta'ala hisab kita di akhirat nanti. Mana hatta kita masuk tandas, keluar tandas pun. Mana kita dalam syarak. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab mandi, dipanggil. Kemudian adab tayamum. Adab masuk masjid. Kalau kita perlu tayamum lah. Kalau kita berjunub, kita kena mandi. Kalau tidak ada wuduk, kita kena tayamum. Jadi macam mana nak tayamum? Kemudian adab masuk masjid. Adab antara terbit matahari hingga tergelincir matahari. Apa yang kita nak buat di antara terbit matahari hingga tergelincir matahari? Itu waktu yang terbaik untuk baca Quran, untuk zikrullah, untuk ada di sana dipanggil apa? Zikir pagi, petang dan sebagainya. Adab bersiap-siap untuk solat. Adab tidur. Adab solat itu sendiri sangat penting. Solat itu sendiri hendaklah dihadapi dengan penuh persiapan, persediaan. Adab imam dan makmum. Kalau kita jadi imam macam mana, kita jadi makmum macam mana. Kalau kita nak sembah jamaah tu macam mana pula. Adab Jumaat. Adab puasa. Adab tentang puasa. Fahadil qadar, dia kata, kadar yang kami huraikan dalam kitab ini bidayatul hidayah. Min syarri ta'at yakfika min bidayatul hidayah. Kadar yang kami huraikan dalam kitab ini, yang kita asal bidayatul hidayah, bagi adab-adab ketaatan tersebut memadai bagi kamu sebagai permulaan bagi jalan hidayah. Kata Imam Ghazali, kalau nak ikut yang dia punya pun dah cukup, dia kata. Bagi permulaan orang yang melalui jalan, menempuh jalan hidayah. Dan insyaAllah kalau ada masa nanti kita baca kitab asal, insyaAllah. Jika kamu memerlukan ilmu tentang zakat dan haji, dalam kitab Bidayatul Hidayah dia tidak perincikan tentang zakat dan haji. Tapi kata dia kalau kamu memerlukan ilmu tentang zakat, kerana kamu ada harta, perlu bayar zakat dan haji, dan kamu dah cukup syarat-syarat untuk pergi haji, atau huraian yang lebih luas bagi salat dan puasa. Okay. Kerana salat dan puasa dalam Bidayatul Hidayah ni dihurai dengan sekadar ringkas, cukup-cukup makan saja. Tapi kalau perlukan yang lebih luas, pelajarilah ilmu yang kami titipkan dalam kitab kami Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali dia ibarat package. Mana dia siapkan untuk kita tu lengkap. Jadi tinggal lagi kita pelajari saja. Ataupun kitab-kitab yang lain yang sepertinya. Jadi seolah-olah ada 4 lain ibadat. Ibadat harian, iaitu solat dan puasa.
Ataupun kalau puasa ni kalau tak harian kemingguan atau bulanan. Dan berikutnya adalah zakat dan juga haji. Di samping di sana baca Quran, zikrullah dan sebagainya untuk ilmu perlu kita lazimi juga. Kemudian cabang yang kedua meninggalkan maksiat. Alhamdulillah selesai kita cabang yang pertama. Ya, jadi apa yang perlu ada untuk kita memastikan cabang yang pertama itu ketaatan kepada Allah terlaksana dengan sempurna. Yang pertama muraqabah, sentiasa mengawasi setiap detik masa dan juga pergerakan kita. Itu yang pertama, muraqabah. Ya, yang kedua, menjaga adab di hadapan Allah. Kalau kita sentiasa, bila kita dah muraqabah daripada muraqabah tadi, kita pun menyedari bahwasanya Allah Ta'ala ni merhati kita. Maka kalau kita sentiasa menjaga adab dalam setiap detik kehidupan kita, menjaga adab syarak. Ya, adab syarak walaupun kecil. Ya, kerana pada hakikatnya kita ni sedang berlega-lega di hadapan Allah Ta'ala di mana Allah Ta'ala merhati kita dan kita tidak nak Allah memerhati kita di luar daripada situasi syarak kita. Bila Allah Ta'ala tengok kita, oh kita ni dah lari daripada syarak. Kita sudah tidak menjaga syariat. Ya, sebab itu para ulama menyatakan bahawa hamba yang sebelum hamba ini ialah dia akan mengikut apa yang disukai oleh Tuhan dia. Itu hamba. Dan yang ketiganya adalah dengan kita mengatur wirid harian kita, aurat kita, supaya kita tidak terlepas dengan ibadat-ibadat pada setiap inci daripada masa kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam bacaan yang berikutnya. Bagi cabang yang kedua iaitu meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah dalam siri yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih.